Okay, so cikgu ulang sekali lagi ya. Okay, so ni di dalam perlumbaan tak boleh kerana awak seolah-olah berada dalam perlumbaan tersebut. Okay, perkataan di ni salah. So kita hanya gunakan arah iaitu dalam saja. Okay, terlibat dalam perlumbaan. Baik, boleh faham? Yang ni cikgu faham tak? Di sana dengan dilaksanakan. Penggunaan di itu jarak pada menunjukkan masa macam ni. Masa ataupun tempat macam tu. Di sana, di situ. Tapi dilaksanakan adalah perkataan yang lain. So kita kena gunakan perkataan di sini. Okay? Boleh? Ini macam dilaksanakan tu perbuatan. Jadi sebab tu kita kena gabungkan perkataan di. Boleh ah? Senang ah? Okay? Ini format dia. Okay, so kita pergi soalan seterusnya, nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Kemerdekaan yang dikecapi oleh Malaysia tidak atas dasar kekuatan tentera tetapi atas dasar perundingan. Tiada kesalahan. Okay, so jawapan dia. Okay, dikecapi tu maksud dia kita capai matlamat tersebut. Dikecapi. Boleh faham? Kita nak capai benda tersebut lah. Dikecapi. Macam kita ada target. Dalam bahasa Inggeris dikecapi tu target. Okay, target. Okay, so jawapan nombor 5, awak rasa apa jawapan dia? Okay. Okay. Okay, tak tahu. Okay, so kita bincang. Okay ya. So nombor 5 ni, kita ke sini. Kemerdekaan yang dikecapi oleh Malaysia. Kita capai tak kemerdekaan? Target yang kita nak sampai kan? Zaman dahulu kita tiada kemerdekaan, tapi kita punya pemimpin dia capaikan matlamat kita untuk merdeka. So perkataan dikecapi ni sesuai. Okay, sebab kita dah capai pun target kita iaitu kita dapat kemerdekaan. Negara kita adalah negara yang merdeka. Okay, tiada bebas daripada penjajah. Okay, so sekarang ni oleh Malaysia tidak atas dasar kekuatan. Perkataan tidak kat sini cuba awak baca. Macam tak sesuai kan? Macam oleh Malaysia tidak atas dasar. Sepatutnya kita tukarkan kepada apa? Dasar kekuatan tentera betul. Maksud dia dasar kekuatan tentera, kita ada tentera yang teguh, yang kuat. Sebabkan tu kita ada pertahanan yang kuat. Macam tu. Okay? Dasar tu maksud dia bidang tu. Dalam satu kawasan tu. Macam tu. Itu dasar. Dasar perundingan, dasar kekuatan tentera. Maksud dia kita bagi tahu satu benda. Macam itulah. Ya, betul. Oleh Malaysia bukan atas dasar kekuatan tentera tetapi atas dasar perundingan pandai. Okay, so perkataan tidak sini awak gantikan kepada bukan pandai. So jawapan B adalah salah. Okay, so kita gantikan bukan di sini. Ini yang betul. Right? Macam tu. Bila awak baca pun awak rasa macam ayat tu tak kena sebenarnya. Okay, tidak tu tak sesuai. Kita sepatutnya kita cakap bukan. Macam mana kita nak bezakan? Sekejap, cikgu cari sekejap untuk awak bezakan bukan dengan tidak. Okey. Tidak awak kena gunakan pada frasa kerja. Maksud dia tidak ni ada frasa kerja dekat depan ni. Tapi ini bukan frasa kerja. Contohnya dia tidak menyiapkan kerjanya. Nampak tak? Tapi ini bukan kata kerja. Jadi kita tak sesuai gunakan tidak. So bukan adalah kita gunakan pada frasa nama. Okey, sekarang ni nama adalah Malaysia. Nampak tak frasa nama kita kata negara Malaysia. Sebab tu kita gunakan perkataan bukan. Okey, bukan untuk frasa nama, tidak adalah pada frasa kerja. Kata kerja lah. Okey? Boleh? Okey. So kemudian kita pergi tengok nombor 6 pula. Nombor 6, Encik Fendi bersyukur kerana memperolehi cahaya mata lelaki yang diharap-harapkannya sejak beberapa tahun yang lalu. So jawapannya apa? Okey, nombor 6. Okey, tak apa. Yang lain? Nanti cikgu terangkan.
Okey. Page ni sudah ke? Yang lain, cikgu tak ingat lah sebenarnya. Cikgu rasa macam belum. Mosaic. Yang lain kenapa diam? Zeng Wei je yang perasan. Question 8. Oh ya, betul? Lah, betul. Mosaic kita dah bincang. So maksudnya ini kita dah bincang kan? Kenapa tak betul cikgu awal-awal? So kiranya sampai nombor 10 kita sudah bincang lah. Ya, sudah. Lah, cikgu ingat Mosaic. Lepas tu cikgu ingat ni, email dari sahabatnya. Daripada kan? Zeng Wei jawab daripada. Ya, betul. So inilah sepatutnya. Ayo. Cikgu pun tak ingat sebab cikgu banyak kelas. Okay. Okay, so nanti kurangkan. Okay, so kalau macam tu. Ya. Alright. So kalau macam tu cikgu sambung yang ni lah. Vanessa nanti you try jawab. Kalau tak faham nanti boleh WhatsApp cikgu personal. Okay Vanessa? Oh boleh je WhatsApp cikgu, jangan risau, cikgu akan layan. Sebab waktu kerja cikgu pun 1:30 sampai pukul 10:30 malam lah. Tapi biasanya kalau awak nak senang, jangan WhatsApp cikgu pada waktu malam. Waktu malam cikgu kan ada kelas. Okay, awak WhatsApp cikgu pada waktu petang. So cikgu boleh bantu awak. Okay? Boleh? So kita teruskan praktis nombor 3. Okay. Yang ni pula, okay, perkataan macam bahasa Inggeris lah juga. Bahasa Inggeris kan ada juga perkataan yang sama kita gunakan. Contohnya apa? Perkataan tu sama tapi kita gunakan pada perkataan yang berbeza. Macam tu lah. So untuk bahasa Melayu pun sama juga. Macam perkataan yang ni berhuruf condong. Condong tu sengit macam ni ya. So perkataan condong ni kita boleh gunakan dengan pelbagai situasi ataupun pelbagai keadaan. Okay. So sekarang ni dia gunakan perkataan ni, contohlah mengupas untuk 4 ayat tersebut. Okay, kita tengok adakah sesuai ataupun tidak perkataan dia. Mengupas, tahu mengupas? Macam awak membuka sesuatu. Itu mengupas. Okay, ataupun tak apa. Cikgu baca, lepas tu cikgu terangkan awak. Okay, sesuai ke tak perkataan tersebut lah. Okay, so nombor 1 tengok penceramah itu berjaya mengupas tajuk yang disampaikan dengan jelasnya. Awak rasa betul tak nombor 1? Dia mengupas tajuk tersebut yang telah disampaikan dengan jelasnya. Rasa betul tak perkataan ni? Okay, yang lain? Okay, macam tadi kan cikgu kata, perkataan mengupas tu maksudnya kita membuka sesuatu. Layer by layer, macam tu, mengupas. Okay, so sekarang ni yang ni sesuai kita gunakan. Kerana dia kata sini, penceramah itu berjaya mengupas tajuk yang disampaikan. Seolah-olah dia bagi tajuk tu, seolah-olah tajuk tu benda hidup. Sekarang ni dia cakap dia buka satu persatu apa yang berkaitan tentang tajuk tersebut. Jadi perkataan mengupas di sini betul. Okey? Boleh. Mengupas, menjelaskan. Bukan. Mengupas ni maksud dia buka macam kita lah kalau kita bercakap kan. Berdasarkan tajuk, awak akan explain satu one by one tentang apa benda tu. So itu maksud dia lah mengupas tu. Okay, awak bayangkan macam ni. Ni bawang, awak buka satu layer dia. So itu maksud dia mengupas. Boleh faham? So sekarang ni dalam nombor 1 ni maksud dia tajuk tu kita buka sikit demi sikit tentang apa tajuk tersebut. Macam itulah. Bukan menjelaskan. Yelah bolehlah. Awak kata maksud dia macam menjelaskan tentang benda tu dengan lebih terperinci. Yes, betul lah menjelaskannya. Tapi sekarang ni cikgu nak bagi tahu awak perbuatan dia. Maksud dia perkataan mengupas ni sesuai kita gunakan. Sebab macam as if you nak jelaskan one by one about that chapter. Macam tu lah. Alright? Boleh? So nombor 1 ni betul. Okay? Penggunaan dia. Okay, kita tengok nombor 2 pula.
Beberapa orang pemuda sedang sibuk mengupas sebuah kelapa untuk kenduri di rumah Pak Salim. Okey, sesuai tak perkataan ni buah kelapa, awak mengupas dia? Sesuai ke tak? Betul. Kenapa? Okey. Buah kelapa sangat keras. Macam mana awak nak kupas dia guna tangan awak? Gigit kan? Okey, tak boleh. Patutnya buah kelapa, sekejap. Tapi betul lah kita gunakan mengupas. Awak tarik dia satu-satu. Maksud dia kita gunakan pisau. Jadi bila dah buka awak tarik dia. Kan kelapa tua. Kelapa yang tua. Pernah nampak tak? Mengupas tu maksud dia perbuatan. Ini buah. Awak buka one by one. Untuk dapatkan isi dia macam tu. Tu maksud dia. Boleh faham? Tu maksud mengupas. Mengupas mean perbuatan. Dalam bahasa Inggeris mengupas is peeling. You peel, contoh tu makan pisang kan? You peel the banana punya tu. Macam tu. So mengupas mean peel. Yes, peel fruits. Yes, correct. So nombor 2, mengupas buah kelapa boleh. Maksud dia kan, perbuatan dia kan ini buah kelapa. Awak dah dapatkan yang dia punya coconut tu. Ada air ataupun dia punya apa kita panggil sebagai santan. Yang tu. So kita mengupas. Betul lah mengupas? Kita mengupas. So nombor 2 pun betul. Mengupas buah kelapa. Okay, boleh. Mengupas. Okay. Ni ada lagi. C ada 3. Kita tengok nombor 3 betul ke tak? Okay, jawapan yang macam ni kan. Bila awak nak jawab, macam ni cikgu ajar awak. Okay. Nombor 1, nombor 2 dah betul kan? Jadi sekarang ni eliminate yang tak ada 1. So B salah, lepas tu D pun salah. Jadi jangan jawab B dengan D kerana dia tak ada nombor 1. Sekarang ni kita fokuskan A dengan C. So automatically nampak tak? 1, 2. So betul lah 1, 2. Sekarang ni nombor 3 ni kita nak tengok betul ke tak nombor 3. Okay, boleh faham? So nombor 3 untuk save masa lah, tapi cikgu kena explain juga dengan awak satu persatu supaya awak faham kenapa salah, kenapa betul. Okay? So nombor 3 kita tengok dinding papan rumah itu mengupas kerana sudah terlalu lama. Boleh tak dinding papan rumah tu dia mengupas? Mengupas kerana terlalu lama. Boleh tak perkataan mengupas kat situ? Salah. Kenapa salah? Sebab sepatutnya mengupas tu seolah-olah dinding papan tu dia mengupas diri dia sendiri. Boleh faham tak? Perkataan mengupas tu. Maksud dia kata ganda diri yang pertama, mengupas. Seolah-olah dia yang mengupas diri dia sendiri. Sepatutnya perkataan sini dinding papan rumah itu terkupas. Terkupas maksud dia bukan sebab diri dia, tapi kerana dia terlalu lama. Jadi dia terbuka sendiri. Boleh? Terkupas maksudnya. Okay, so nombor 3 salah. Jadi jawapan dia betul A. Okay, so nombor 4 kita tengok kenapa 4 salah. Penduduk kampung bergotong royong mengupas daging lembu. Okay, daging lembu bukan kita mengupas, tapi kita panggil sebagai melapah. Okay, cikgu tulis sini perkataan melapah. Okay, bukan mengupas. Daging lembu, kita bukan, kan daging lembu is very, macam mana dia ada kulit, lepas tu ada daging kan. So, kulit dengan daging tu, you separatekan dia gunakan pisau. That perbuatan kita panggil sebagai melapah. Okay. Boleh faham? Melapah. So this one bukan mengupas, we tukar the words as melapah. Okay, teacher ulang sekali lagi. Daging lembu kan ada kulit dan juga daging. Jadi you want to separate the kulit and the meat. Okay, so apa yang you buat? You ambil pisau, you separatekan dia. Masa you separatekan dia, this one, perbuatan ni kita panggil sebagai melapah. Okay, boleh. So mengupas tak boleh. Mengupas hanya untuk benda yang ada layer. Macam tu, peeling, macam fruits, anything lah. Right, melapah. Boleh faham? Yang lain boleh faham? Okay. Boleh? Yang lain? Cikgu teruskan. Okay, okay, so nombor 1, jawapan dia A. Right? So kita tengok soalan nombor 2 pula. Okay, soalan nombor 2. Okay, di kutub, air laut kuat sepanjang tahun. Betul tak perkataan kuat kita gunakan kat situ? Macam tak sesuai dia kuat. Kenapa pula kuat? Sepatutnya ayat dekat sini.
Tak sesuai kuat tu. Mana boleh air tu jadi kuat? Kan? Di kutub air laut kuat sepanjang tahun. Patutnya di kutub air laut meningkat sepanjang tahun. Okay, perkataan meningkat. So nombor 1 salah. Okay. So tadi cikgu ajarkan macam mana nak buat. So nombor 1 cancel. Jawapan yang ada nombor 1 cancel dah. So save your time to search the answer. Okay. Right. So kita cancelkan ni. And then you see nombor 2 dan nombor 4 dua-dua ada. So means 2 and 4 is correct. Okay. So kita tengok nombor 2. Kenapa dia betul? Okay, cikgu bincangkan sesuatu. So nombor 2 dia kata sini, walaupun Mak Sena sudah tua, tetapi badannya masih kuat. See, perkataan ni sesuai. Sekejap cikgu bersih. Okay, kita continue. Okay, so nombor 2 betul. Okay, walaupun Mak Sena sudah tua tetapi badannya masih kuat. Okay, so that's betul. And then kita tengok nombor 4. Sebahagian besar penduduk kampung itu masih kuat berpegang pada adat lama. So betul lah, masih kuat. Means dia punya religion tu still daripada dulu sampai sekarang religion yang sama. So kuat lah. Okay, so nombor 2 dan 4 betul. Jadi kita tengok nombor 3. Betul ke tak jawapan dia? Abang masih tidak dapat bekerja kerana luka di kakinya belum kuat. Baca pun salah kan? Sebabnya belum sembuh. Okay? Belum sembuh. So jawapan dia adalah B. 2 dan juga 4. Okay? Nombor 3 salah. Sepatutnya sini belum sembuh. Okay? Belum sembuh. Okay? Boleh? So jawapan dia B. Okay? Kita pergi soalan seterusnya. Okay. Kita lihat nombor 3 pula. Corak baju batik itu sungguh menarik. Okay. Betul tak? Corak baju batik itu sungguh menarik. Betul? Betul lah. So corak dia sangat menarik. Maksudnya cantik, menarik. You attracted to it. Macam tu. So nombor 1 betul. Okay. So macam tu juga. Jadi cikgu ajar nombor 1, kita cancelkan jawapan yang tiada nombor 1. So kita tengok. Okay, nombor 1 semua ada, A, C, D ni nombor 1 ada, kemudian nombor 2, 2, 3, 4. Okay, kalau macam ni cerita dia ada 2, 3, 4 semua ada. So awak kena juga cari sendiri. Okay, macam tu. Alright, so kita tengok nombor 2 pula. Dia kena carilah apa jawapan dia. Macam tadi tu dia dah ada perbezaan, jadi kita boleh cancelkan dan cari persamaan. Tapi yang ni tak ada persamaan langsung. Okay, so kita kena cari sendirilah. So nombor 2, nelayan yang baru pulang dari laut itu sedang menarik sampannya ke tepi pantai. Nombor 2 betul tak? Perbuatan menarik. Dia tarik sampan tu sampai ke shore, sampai ke tepi pantai. Is it betul? Betul tak, student? Nombor 2? It is, yes. Betul lah. Means nelayan tu dia baru pulang dari laut. Means dia baru je sailing. After that, dia tarik sampan dia sampai ke tepi pantai. Tepi pantai tu maksudnya yang pasir tu. So dia tarik. Is correct. Okay, so nombor 2 is correct. So kalau nombor 2 betul, kita cancelkan yang D ni. Because nombor D ada 3. Nombor 3 kan? Okay, so sekarang ni kita tengok nombor 4 betul ke tak? So nombor 3 automatically we cancel the question. Because nombor 3 nampak tak? Dia tak ada kat sini kan? Yang pilihan jawapan tu. So kita tengok nombor 3. Kenapa dia kata salah? Harga getah semakin menarik kerana permintaannya yang semakin, kerana permintaan yang semakin meningkat. Perkataan menarik tak sesuai kat sini. Sepatutnya harga getah semakin meningkat. Increasing. Kerana permintaan yang semakin meningkat. Contohlah demand dia lebih. So means because of dia punya permintaan ataupun orang yang nak tu. Permintaan lah. Okay. So nombor 3 salah. Sepatutnya sini semakin harga getah semakin meningkat.
Okay, semakin harga dia semakin increasing. Harga dia mahal, macam tu lah. Okay, so nombor 3 salah. So nombor 4 kita tengok, banyak peminat teater yang menyaksikan persembahan teater itu kerana jalan ceritanya menarik. Interesting. Is it correct? Means that teater you know kan, yang macam Broadway punya style tu kan. Okay. So menyaksikan persembahan teater itu kerana jalan ceritanya menarik. So means menarik kat sini, you attracted to it. Interesting for you. So it is correct. Okay, so nombor 4 betul. So jawapan dia adalah C. Boleh faham? Okay, jawapan dia C. Ada siapa yang tak faham, tanya cikgu terus ya. Okay, so cikgu pergi soalan seterusnya. Okay, kita tengok nombor 4 pula. Saya sedang berkira-kira untuk menyertai aktiviti perkemahan tersebut. Saya sedang berkira-kira untuk menyertai aktiviti perkemahan tersebut. Rasa sesuai tak perkataan berkira-kira? Berkira-kira ni macam you thinking of it ataupun you counting of it. Macam tu. So is it correct? Nombor 4, we use berkira-kira. It is. Betul lah. Means macam you're thinking of it. You boleh tak buat macam tu? You thinking of it, is it worth it or not? Macam tu. So berkira-kira here means you are thinking. Adakah dia berkesan ke untuk awak ikut ataupun tidak? Adakah manfaat pada awak macam tu? So berkira-kira dekat sini betul. Boleh? You macam I'm thinking of it macam tu. So you tengah berkira-kira. Is it okay for you or not? Macam tu. Okay, so sini perkataan berkira-kira betul. Okay, nombor 1 betul. Okay, nanti kalau masa tiba-tiba log out Zoom ni, nanti masuk balik, okay? Masuk balik. Okay, so nombor 1 betul. Okay, so kita buat macam tadi cikgu ajar. Kita potong. So ni B, jawapan dia jangan jawab sebab tak ada nombor 1. Lagi berapa minit? 4 minit. 4 minit lagi. Okay, kemudian D pun jangan jawab sebab salah. Tadi nombor 1 kan? Okay, so nombor 2 betul. Nampak tak? Dua-dua ada nombor 2. So kita tengok nombor 2. Kenapa dia kata betul? Eloklah kamu berkira-kira sebelum memberikan apa-apa pendapat. Macam tadi cikgu kata, berkira-kira ni maksudnya you are thinking of it. Is it ada value tak? Maksudnya ada kelebihan tak? Ataupun manfaat tak kepada awak? Ataupun adakah dia membawa keburukan kepada awak? So means that one macam you berkira-kira lah, as if you are counting the possibility. Chances you dapat. Is it 50-50 or 70-30 macam tu? Okay. So here nombor 2 betul. Okay. Nombor 2 betul. Okay, kita tengok nombor 3 pula. Hairi memang lemah berkira-kira dalam menjawab soalan matematik. Boleh tak perkataan tu? Hairi memang lemah berkira-kira kerana menjawab soalan matematik. Jawapan nombor 3. Kau rasa betul ataupun salah? Jawab tu je. Betul atau salah? Betul. Okey, yang lain? Zengwei dengan Vanessa je yang bagi cikgu jawapan. Yang lain? Yang lain mana jawapan awak? Okey, betul. Okey, betul. Right. So banyak kata betul. Okey. Sekarang ni tengok imbuhan dia. Apa imbuhan dia? Bagi tahu cikgu apa imbuhan berkira-kira tu? Imbuhan. Dia gunakan apa? Perkataan ber. Okey. Sini, okay, betul lah tu. Dia memang lemah. Sepatutnya bukan berkira-kira. Dia punya imbuhan tu bukan ber, tapi mengira. Boleh? Faham? So perkataan ayat nombor 3 salah. Bukan berkira-kira. Sepatutnya sini mengira. Okey, Hairi memang lemah mengira. Maksudnya dia. Kan cikgu kata tadi perkataan meng tu kata ganti diri pertama. Okey, maksudnya you yang buat mengira. Tapi sekarang ni berkira-kira as if that dia still thinking of it. Dia macam ada tak possibility 70-30, 50-50. Patutnya bukanlah. Okey. Perkataan sini mengira. Nombor 3 salah.
Macam you lah, you pun mengira. Dia kan cikgu kata, okay sekarang ni mengira sekarang. Mana ada cikgu kata, okay sekarang ni berkira-kira sekarang. Okay, perkataan mengira. Okay, mengira. Okay, so nombor 4 kita tengok, kenapa dia kata salah? Berkira-kira 1000 orang telah menghadiri perhimpunan itu. Berkira-kira 1000 orang. 1000 orang tu tengah berkira-kira. Okay, still thinking of it. Okay, so salah lah. Sepatutnya, kira-kira 1000 orang telah menghadiri perhimpunan itu. Without the imbuhan. Okay, the imbuhan. Alright, boleh. So nombor 4 sepatutnya, kira-kira. Macam you estimate benda tu. Is it 1000 orang or not? Macam tu lah. Okay, estimation. So, kira-kira 1000 orang. Tanpa imbuhan ber. Boleh? So, jawapan dia adalah A. Okay, 1 dan 2 sahaja jawapan yang betul. Okay, boleh faham? Okay. Boleh? Ada soalan untuk nombor 4 sebelum cikgu pergi soalan nombor 5? Cikgu dah explain awak satu-satu tau.